Hari itu kita sudah belajar pneumatik. Lepas tu kita belajar kasket. So hari ini kita belajar elektroneumatik. So daripada perkataan tu elektroneumatik. So pelajar dapat imagine apa? Elektroneumatik. Kenapa dinamakan elektroneumatik? Ini Tan. Apa maksud elektroneumatik? Elektroneumatik maksudnya elektrikal untuk internally medical alternative solution. Oh, okay. Okay. Dia actually elektroneumatik maksudnya elektrik gabung dengan pneumatik. Pneumatik adalah yang melakukan kerja. Elektrik dia adalah bahagian switch dia. So yang bagi switch adalah elektrik. And then yang melakukan kerja adalah pneumatik. So hari ni kita banyak belajar elektronik sikit lah. Okay. Thank you Tan. Okay, alright. So seperti anda tahulah, dia ada dua jenis litar pneumatik. Satu adalah pneumatik biasa. Macam ni kita guna switch, kita gerakkan dia. So untuk elektroneumatik, yang part switch dia adalah electrical. So nampak ni 24 volt, ini 0 volt. So saya cari pen saya. Okay. So sini yang beza dia adalah sini. Valve ni dia ada bahagian dinamakan solenoid. Okay. And then actually benda ni bersambung. Dia ada wayar bersambung macam ni. Kalau you pergi amali nantilah. So itu yang membezakan dia. Kebaikan, keburukan itu terpulang lah. So untuk komponen yang banyak sangat, dia sesuai guna elektroneumatik sebab kalau banyak sangat, hos pneumatik akan jadi banyak. So untuk elakkan hos pneumatik jadi banyak, kita pilih elektroneumatik. Okay, dapat bezakan dia kan? Okay, biasanya di mana kita gunakan elektroneumatik? Sini tak nampak? Elektroneumatic, a system combination of pneumatic circuit and electric circuit. So gabungan dua ni lah. And then application, handling of workpiece, packaging, filling, stamping. Okay, proses-proses ini selalu berlaku di mana? Ada idea tak? Workpiece, packaging, filling, stamping selalu berlaku di mana? Kilang. Betul. Di kilang, asal kilang saja dia ada conveyor, ada apa, dia banyak gunakan pneumatic. Okay, next. So untuk elektroneumatik ni dia ada single solenoid, ada double solenoid. So terpulang kepada pilihan pelajar lah. Untuk single solenoid ni biasanya gambar dia macam ni. Dia single solenoid, sebelah kiri dia bagi signal. Okay. Untuk switch ini sebelah kiri dia ada electric signal. Sebelah kanan, apa benda dekat sebelah kanan? Ada idea? Spring. Okay, alright. Spring untuk resetkan dia. Okay. Kalau dia double senang saja. Dia benda yang sama, cuma dia boleh kawal kiri kanan gunakan elektrik. Dia tak ada spring lah. So untuk gerakan dia, you mesti ada kiri kanan punya signal. Okay. So ini sebelah kiri, sebelah kanan. So biasa kalau kawal silinder, ini kita letak A+, ini letak A-. Okay. So ini adalah simbol untuk elektro solenoid. Kalau untuk pneumatik, dia adalah segitiga terbalik macam ni. Okay. Kalau pelajar mesti ingatlah. Okay. So teruskan. Okay. So tadi adalah gambar dia, sekarang adalah simbol dia. Simbol tadi saya sudah lukis. So sini adalah selalunya Y1 ataupun kita letak A+. Ini adalah A+. So ini biasanya lukisan untuk part pneumatik. Ini normally lukisan simbol pada litar elektrik. So untuk elektroneumatik dia ada dua set litar. Satu litar untuk pneumatik, satu set lagi litar untuk elektrik. Nanti kita tengoklah. Ini sama, kalau dia ada dua dekat litar elektrik pun ada. Okay. So ini adalah binaan dalam dia. So komponen tu macam mana berfungsi. So untuk satu relay tu, dia ada numbering dia 1, 2, 4. Okay. And then ada 1A dengan yang ini. Okay. Biasanya 1A dengan 2A ni
dia sambung kepada power. Let's say sambung kepada 24 volt. Okay, bagi power dia. Okay, ini bagi power. Lepas tu, let's say pelajar mau pilih normally open, pelajar pilih 1 dengan 2. Let's say pelajar pilih normally open lah, pelajar sambung 1 kepada 2. Okay, dia normally open. Let's say untuk normally close, pelajar sambung 1 kepada 4. So dia akan jadi normally close, yang tutup tu. Okay. And then macam mana dia berfungsi? So sini bila ada power, dia akan on. Ini akan menjadi medan magnet. Bila jadi medan magnet, dia akan tarik besi ini dan sentuh sini. Bila sentuh sini, dia daripada 2 ini akan berpindah kepada 4. Nampak? Benda ni actually boleh gerak ke depan, ke belakang. Berdasarkan signal lah. Boleh? Nanti amali you akan nampak benda ni. So amali pelajar mungkin akan ini 1 set kan, 2 set kan. Dia boleh sampai 4 set. So satu relay ni dia boleh kawal 4 komponen yang lain. Okay, kalau pelajar dalam otomotif saya rasa faham apa fungsi relay tu. Okay. Cukup teori. So ini adalah box kita lah. Box kita nampak dia punya relay punya simbol. Ini adalah coil, ini adalah contact. Nanti saya cerita apa itu coil, apa itu contact. Okay. So sekarang kita tengok simbol-simbol untuk dia. So simbol-simbol dia biasanya kita buat litar, kita gunakan yang US lah. Sebab US punya simbol lebih senang faham. Okay. Push button, kita tengok ini push button biasa. And then limit switch macam ni. Ini solenoid itu adalah yang simbol untuk A+, untuk A- di litar elektrik. So simbol dia adalah macam ini ataupun macam ini. Ada 2 lah. And then coil and contact. Pelajar nampak sini ada coil and contact. Actually coil and contact ni dia adalah satu set dinamakan relay. Okay, nanti saya show lah. So ini actually adalah komponen yang paling penting lah, yang relay tu. And then power biasanya macam ini. So untuk star US biasanya kita lukis dia macam ladder lah, macam tangga macam ni. Untuk star Europe dia lukis dia macam ni. Okay, so kita tengok next. So first kali saya mau cerita apa itu relay. Relay, pelajar tahu apa itu relay, tapi dalam subjek kita relay kita bagi kepada 2. Okay, first yang terima power tu, and then next adalah yang bagi signal tu. Okay, sekejap. Okay, so ini adalah satu set lah. Okay, so relay dia terdiri daripada coil, ini dinamakan coil, dan contact. Okay. So bila sini you letak R1, ini akan jadi R1 kecil dan ada R1 kecil. So bila coil ini ada signal, let's say elektrik sampai sini, bila ada signal, so apa jadi pada R1 ni? Ini adalah normally open, ini adalah normally close. Okay, untuk menunjukkan pelajar faham, bila coil ini ada signal, apa jadi pada contact yang normally open ni? Ada idea tak? Okay, saya bantu adalah, so bila coil ini ada contact, untuk normally open ni dia akan jadi close. Okay, and then bila coil ni ada contact, untuk normally open ni dia akan buka dia akan hilang dan dia jadi tak ada aliran. Next, so ini adalah contoh litar kita. So untuk litar ni sekarang kita tengok saja. Saya tak mau cerita banyak sangat. So kita tengok dia, litar ni dia ada satu silinder, and then dia ada 2 solenoid Y1, Y2, ataupun kita belajar sudah A+, A-.
Dan untuk litar ni pelajar tengok dia ada berapa switch, ada 4 switch berlainan, and then ada berapa relay, satu set relay, and then 2 set relay. Okay, ini A plus, ini minus. So ini adalah US style lah. US style dia macam tangga. Okay, so belajar nak tengok saja. So untuk elektro dia ada 2 set. Yang atas tu adalah litar untuk pneumatik. Yang bawah itu adalah litar untuk elektrik. Okay, biasanya pelajar selalu lupa bila dia buat litar elektroneumatik, dia lupa lukis yang atas tu. Walaupun dia simple macam ni, dia lupa lukis, markah dia hilang. Let's say dia 10 markah, dia hilang 2 markah. So untuk lukis litar ni mesti ada both yang litar pneumatik dan litar elektrik. Okay, ini saya tunjuk saja style yang berlainan. Style Europe dia lukis benda yang sama tadi, tapi dia lukis secara tak macam tanggak lah, tanggak yang baring. Okay, ini pengetahuan sajalah apa beza yang US dan Europe. Kalau pelajar nampak dalam dia tu sama saja, cuma dia lukis atas ke bawah. Kalau pelajar faham ini, senang saja pelajar convert. Okay, so kita cuba satu litar yang paling senang. So kita cuba ni clamping device. Ini so kita tengok. Okay, so a single cylinder of 25 cm is used to clamp component. Digunakan untuk clamp component. So ini tak ada kaitan. Ukur kita tidak gunakan berapa cm, tak ada kaitan dengan tu. So bila kita tekan, dia akan press. As long as the push button is activated, the cylinder will remain in the clamp position. If the push button is released, then the clamp will retract. Okay, ini senang saja. So bila selagi kita tekan switch tu, dia akan on. Lepas tu kita tak tekan, dia akan patah balik. So ini melibatkan satu silinder. So dia ada A plus. Itu saja. And then dia balik, kita lepas switch, dia balik. So litar ini agak senang. So berapa solenoid yang perlukan untuk litar ni? Ini tricky sikit. So dia ada berapa pilihan kita boleh buat. Let's say sekarang untuk litar ni, so untuk litar ni apa pelajar tahu? Tekan, dia keluar. Lepas, dia patah balik. So ini untuk bahagian kita lukis pakai pneumatik dulu. You boleh pakai 4252 ataupun 32, you pun boleh pakai. Itu tak ada salah. Okay, itu pilihan anda. So ini adalah punca exhaust. So untuk yang itu belakang ni saya pakai spring supaya dia senang balik. Abaikan gaisan dulu lah. Okay, ini adalah solenoid. Sebab saya guna mouse, dia agak susah lukis sikit. So ini adalah A plus. So litar pneumatik sudah siap. Kita buat bahagian electrical kita lukis bulat, dan gunakan 24 volt untuk starting. Belakang dia 0 volt. Tunggu saya ada duit pakai iPad baru saya dapat lukis dengan cantik lah. Sekarang kena guna macam ini saja. So tadi dia bagi tahu ada berapa switch. Ada idea pelajar? Tengok balik. Satu switch. Okay, satu switch. So, satu switch kita letak switch on saja lah. And then kita pergi apa simbol, ingat lagi simbol bagi solenoid tadi? Simbol dia macam ini. Oh, bodohnya. Okay, simbol dia macam simbol perintang. Okay, kita tak boleh tekan sangat, kuat sangat. Okay. So pelajar hanya letak A plus saja. So selesailah kita punya solution kita. So kita tekan switch on, and then dihantar signal ke sini, and then lepas tu dihantar signal. Actually benda ni bersambung A plus dengan A plus ni dia bersambung, tapi dalam lukisan kita tak lukis dia bersambung. So keadaan sebenar dia macam ini. Okay,
keadaan sebenar kalau di lita nanti dia adalah macam ni. Ini sambung pergi atas, ini sambung pergi bawah, and then dia pergi sini. So kalau satu silinder masih okey lagi. Kalau banyak silinder, kalau teruskan macam ni, anda akan jadi pening. So untuk memudahkan pelajar faham dan pelajar lihat, kita hanya wakilkan dia saja. Wakilkan dia dengan simbol yang sama. So dia bermaksud dia sudah bersambung. Boleh tak? Ada apa soalan ke kurang faham, boleh saya ulang balik. Atau kalau tidak, kita akan pergi level seterusnya. Okay, benda ni saya akan rakam. Saya akan rakam, nanti saya bagi you video supaya you boleh buat ulang kaji balik lah. Cuma you abaikan lukisan yang tak cantik inilah. Faham? Boleh saya teruskan? Ya, Boleh sir. kalau sudah lapar semua okey je. Okey, ya? Nampak? Dia boleh macam ini. Okey. And then yang ini, untuk lukisan ni kita lita elektroneumatik, dia ada langsung atau tak langsung. Yang ini adalah kaedah langsung. So apa yang membezakan dia kaedah langsung? Kaedah langsung dia tidak gunakan relay. Tak langsung dia ada guna relay. Dalam final exam kadang-kadang dia tanya macam tu. Untuk masalah yang sama, lukis dengan kaedah langsung, iaitu kaedah inilah. Dan kalau kaedah sama, lukis tak langsung, dia hanya tambah relay. Seterusnya, kita tengok allocating device. Construct an electroneumatic circuit on situation below. The allocating device supplies aluminum valve to blank emission station. By operating a push button, satu push button, the piston rod of double acting cylinder will move forward. After pressing another push button, the cylinder will return. So di sini ada berapa switch? Kalian tengok ni. Satu switch, tekan dia keluar. And then cylinder jenis double acting. Ini adalah syarat di mana pelajar mesti ikut lah. Let's say dia cakap double acting tapi you pakai single acting, so maka pelajar akan dipotong. Okay. Ada berapa switch? Jelas nampak kan? Ada dua switch. So, satu switch tekan dia pergi, satu switch tekan dia balik. Okay. Macam mana kita design circuit, sama saja. Tadi dimension double acting cylinder, jangan lupa double acting tu. Lupa saja potong markah. So saya letak double acting. Saya boleh tukar warna ke saya? Warna merah tidak kurang. Okay, sebab merah Liverpool tu. Okay, saya guna warna hitam. Okay. So untuk kawal double acting, so you ada dua pilihan sajalah, 4-2 ataupun 5-2. So tadi saya pakai 4-2, sekarang saya pakai 5-2 supaya pelajar dapat lihat lah. Fungsi dia sama sahaja. Okay. Ya, bagi hello kejap. So sebelah sini, sebelah kiri A tambah, sebelah kanan A tolak. So ini silinder A. Okay. Punca, exhaust. Okay. Lepas tu lita pneumatik sudah siap, and then sekarang next adalah lita elektroneumatik. So saya akan lukis di sini lah. 24 watt. Kosong watt. Okay. Okay, sekarang saya buat terus dua cara itulah. Saya buat cara satu langsung, satu cara tak langsung supaya pelajar nampak beza dia. Padam dulu, bodoh sangat. Okay. Sekejap, bagi dia. Sama juga, ini masalah saya punya PC. Okay. First kali kita tahu ada dua switch. Switch pertama, switch on. Dia adalah untuk silinder buat apa? Keluarkan. So, dia adalah A plus. And then secondly, switch kedua, mungkin pelajar namakan switch
B untuk switch balik lah. Okay, pergi solenoid lagi A minus. Okay, so settle lah lita kita untuk kaedah langsung. Sekarang saya show pula kaedah tak langsung. Tak langsung dia, kalau dia tak suruh you buat, you jangan buat, sebab dia actually dia tambah komponen sajalah. Dia tak ada apa, fungsi dia sama saja. Okay, saya show yang tak langsung di mana kita guna relay 24 volt, and then sini 0 volt. Sama juga dia akan jadi switch on. Dia akan pergi relay 1 ataupun nama dia coil 1 R1, and then R1 contact R1 baru pergi ke A plus. And then secondly sama juga kena tambah satu relay SB ditukar pergi R2 pula, R2 and then contact R2 pergi ke A minus. So pelajar nampak beza dia tak? Yang ada relay, yang tak ada relay. Yang sebelah kiri ini adalah kaedah langsung, sebelah kanan ini adalah kaedah tak langsung. So Fadil, ada di sana Fadil? Yes, sir. So boleh bagi tahu saya kenapa kadang-kadang kita perlu relay, kadang-kadang kita tak perlu relay. Bila kita perlukan relay itu? Ini soalan power sikit lah. Ada idea tak? Tak ada hal. You salah tak ada hal, sebab kita sama-sama belajar sini. You ada geng dalam pakai PC yang sama kan? Boleh bantu anda juga? Ada idea tak? Kita rasa. Macam kereta, kenapa dia perlukan relay? Kenapa dia tak sambung terus pergi komponen? Ada idea tak kenapa kita perlukan relay itu? Dalam kereta kita boleh sambung direct saja daripada power terus switch terus pergi ke komponen tu. So kenapa kita ada pakai relay tu? Kalau yang mau bantu boleh bantu. So benda ni agak penting juga. Dia nampak macam mana cakap, dia actually sangat simple. Kenapa kita perlukan relay tu? Actually kalau di dekat switch box tu anda tengok banyak relay, and then ada fuse juga kan. Yang lain ada idea? Okay. Untuk kurangkan current. Okay, tak apa. Cubaan yang baik. Okay, sebenarnya relay tu dia actually first kali dia, kalau litar itu complicated, so kita perlukan relay itu. Sebab relay itu digunakan untuk on dan relay itu juga digunakan untuk off. So untuk litar yang simple macam ni, biasanya dia tak guna relay lah. Okay, so bila pakai silinder ada banyak tu dia pakai relay. Satu relay pun actually dia adalah untuk safety lah. Selain dari fuse, dia ada relay juga. Fuse relay terbakar bagus daripada komponen terbakar, betul tak? Kalau dalam kereta, kalau you sambung direct, komponen terbakar, lagi teruk daripada fuse and relay terbakar. Okay, thank you. Kita tengok. So begitulah simple saja litar dia. Ingatlah, ini actually bersambung lah. Benda ni actually bersambung. Yang ni bersambung ke sini. Sir. Ya. Kenapa dia tak baik dulu switch on sir? Yang mana? Terus dia dulu. Yang mana? Yang ini kan? Yang ini kenapa mau switch on sir? Sebab tadi litar kita kan dia bagi tahu kita tekan dia keluar. Kalau you tak mau dia switch on, you switch keluar ke switch masuk. Dia perlu satu untuk bagi dia keluar. And then dia perlu lagi satu switch bagi dia masuk. So yang nama ni tak kisahlah.
Sebab dalam soalan kita itu, kalau kita tengok ini, dia ada satu switch, suruh silinder keluar. And then switch kedua, suruh dia patah balik. Okay. Sebab tu yang push button tu, yang first tu saya nama dia switch on. Yang kedua tu yang patah balik, saya namakan dia switch B. Macam itulah. Boleh faham? Pen, saya cuba untuk tunjukkan ini. A plus, B plus, A minus, B minus. Yang ini sequence dia sama lah, pelajar saya tahu sequence dia sama saja. Yang apa kita belajar sebelum ni, sequence dia tetap you perlu buat. Kalau you tak buat ni, you tidak akan tahulah. Okay, ini tahu kan? A1, B1, A0, and B0. Ini seperti biasalah. Okay, and then disebabkan sini ada 2 silinder, pelajar lukis part pneumatik dia, lukis saja 2 silinder. Kalau dia tak bagi tahu pakai jenis apa, you pakai saja ikut suka hati kamu. Normally saya akan lukis guna 4-2 sebab dia senang ya. Sekarang saya sudah malas, saya lukis macam ni saja. Okay, lukis 4-2 saja. Tapi final je, jangan buat macam ni ya. Saya potong makan kamu. Ini itu kelas boleh. Okay, solenoid sebab sekarang kita belajar elektro pneumatik. Okay, ini silinder A, ini silinder B. Okay, so ini akan jadi A plus, A minus, B plus dengan B minus. Okay, jangan lupa letak punca dengan exhaust, punca, exhaust. Okay, next tu kita buat lita kita. So 24 volt, 0 volt. Okay, boleh. So sama-sama dengan saya, kita buat one by one apa step dia yang terlibat. So step pertama, yang kali ini kita buat tanpa guna relay. Okay, so step pertama, apa switch yang terlibat? Boleh bantu saya? S on. S on dan ada kawan dia tu, dan B kosong. Nampak kan? Ikut sequence ni. Okay, so first kali switch on, and then second B kosong, hantar pergi A plus. Based on ini ya, nampak based on itu. And then second step, tengok A1 hantar ke B minus, nampak tak? So second step dia akan jadi A1 pergi B plus, sorry bukan B minus lah. Nampak? Next apa? Bantu saya. Switch yang seterusnya, saya guna warna lain sekejap. Okay, B1 hantar ke A minus. So pelajar letak B1. Oh, tak nampak ni, warna biru tak nampak. Biru tua lah. Pergi ke A minus. And then last kali A1 pergi B minus. So, boleh tak? Dia nampak lebih senang daripada pneumatik biasa, lebih senang daripada kasket, betul tak? Dia kurang benda yang diconteng. Ada soalan ke? Siapa yang tak faham, saya boleh ulang sekali. Kalau faham, saya rasa tak banyak sudah. Nanti saya bagi satu soalan, you cuba buat, nanti you hantar dengan saya. Saya akan anggap dia sebagai quiz.
So you boleh bincang mana-mana lah, you hantar saja kepada link yang saya bagi nanti. Tapi sebelum tu saya mau teruskan dengan satu contoh lagi. Ada soalan tak? Tak ada soalan. Okey. Sekarang saya guna kaedah yang kedua, iaitu kaedah tidak langsung. So kaedah tak langsung dia, yang ini menyampah sikit lah. Dia panjang. Mungkin saya kena lukis dari sini. So saya buat lita yang sama, tapi saya guna kaedah tidak langsung. Okay, so berapa relay yang terlibat? Boleh bagi tahu saya? Itu yang paling penting. Berapa relay yang terlibat sekarang? Saya guna tak langsung. 1, 2, 3, 4. Okay. So actually memudahkan kita 4 mungkin tu. Betul 4. Untuk memudahkan kita mengawal, biasanya kita satu relay untuk satu signal tu. So kita akan gunakan 4 relay. Okay. So di sini akan melibatkan cut off nanti belajar. Nampak? Tadi kita belum belajar cut off kan. So sekarang ya kita akan belajar cut off. So A+. So ini first kali switch on dan B kosong akan hantar ke A+. So disebabkan kita guna relay, kita hantar pergi relay dulu. Kita hantar relay R1. And then R1 ini akan hantar signal untuk A tambah. Okay, dia delay sikit lah. Okay. Second step pun sama. A1 hantar ke B+. So A1 kita tidak direct B+ dulu. A1 dia akan hantar untuk signal relay number 2. R2, ini R besar. R2 besar. So R2 ni akan hantar signal untuk B+. So boleh faham? Dia hanya tambah relay saja. Okay, next adalah B1. B1 hantar ke A-. So ini B1 hantar ke relay number 3, coil number 3. So, coil ni akan hantar ke contact R3. Lepas tu A-. And then last kali A1 akan hantar untuk B-. So sini saja letak A1 hantar ke relay number 4. Okay. And then contact R4 hantar ke B-. Okay, selesailah kita. Okay, so di sini pelajar kena ambil perhatian lah. Disebabkan benda ini ada 2 silinder sudah, ada satu benda pelajar kena buat extra ya, dinamakan untuk cut off. Saya guna warna lain lah. Okay, kita cari yang silinder yang sama, yang A. Ini kawal A, ini pun kawal A, betul tak? So kalau kita tidak buat cut off, mungkin next step ni A ni tidak boleh patah balik. Faham tak? So untuk R ini, R3 ni, dia kena hantar signal dekat sini. Dia ada kena letak di sini. Dia gunakan normally close ya, betul. Normally close contact R3. And then untuk ini, untuk kawal A+ ni, R1 ni dia kena hantar sebelum sini. So sini kena ada R1. Kalau pelajar tidak buat macam ini, lita ni confirm tak boleh jalan. Dia mungkin jalan sampai A+, B+. Lepas tu A-, B- tak boleh buat. Okay. And then saya ulang balik. A sudah settle, sekarang kita buat B. Okay, untuk B ini
B plus. Ini B minus. And then yang kawal B plus adalah R2. So dekat sini saya kena hantar R2 untuk cut off signal silinder B. Ini keliru kan? And then B minus ni R4 yang kawal dia. So untuk itu saya kena hantar pergi B plus punya. Hantar ke sini untuk cut off. Kalau pelajar tak buat cut off macam ni, litar ni secara teori dia boleh gerak, tapi secara fizikal yang sebenar dia tak boleh gerak. Okey. Ada soalan? Kalau tak ada soalan tentang cut off ni, memang you hebat lah. So, apa beza pakai ini dengan secara langsung? Okey. Yang Ada certain litar dia secara langsung dia boleh buat. Macam litar ni secara langsung dia tak boleh buat. Sebab itu dia perlukan relay untuk offkan signal. Okey, kita tengok komponen di sini. Komponen sini, kalau signal dia ada sebelah kiri, and then signal ada sebelah kanan serentak, benda ini tak boleh gerak. Disebabkan tu dia perlu relay untuk pastikan sebelah on, sebelah off. Kalau ini on, ini off. Dia tak boleh dua-dua belah ada signal. Kalau guna kaedah langsung tu, dia akan masalah macam ni. Macam asal tu tidak boleh buat cut off. So relay tu diperlukan untuk buat cut off. Okay. Benda ni walaupun secara teori saya ajar macam ni, tapi benda ni perlu ditest dalam software untuk memastikan dia boleh jalan ke tak boleh jalan. Tapi secara teori begitulah dia punya cut off tu. Keliru. Ini kira tahap dewa sikit lah. Kalau dalam game dia level expert, baru anda akan faham macam mana cut off ni. Tapi untuk ujian memadailah pelajar faham yang saling bertukar. Okay? Konsep dia macam ni. Relay 1 kawal A plus, relay 3 kawal A minus. So 1 and 3 kena saling bertukar. 1 ni saya hantar ke sini sebab yang ini pun kawal A. Yang R3 ni saya hantar ke sini sebab ini pun kawal A. Kena saling-saling bertukar supaya tak ada signal clash dekat sini lah. Dia tak boleh ada signal yang sama. Nanti saya akan buat satu video. Saya sudah buat tu. Saya bagi you tengok gunakan software lah. Mungkin pelajar akan lebih faham macam mana dia punya gunakan relay tu lah. Okay, so untuk mengakhiri sesi ini, so saya mau tengok pelajar faham ke atau tidak faham. So pelajar cuba buat ni. Ini saya tak mau buat penilaian lah. Tujuan saya mau tengok pemahaman pelajar terhadap apa yang saya ajar hari ini. Kalau tak faham, saya akan tambah kita punya kelas lah. Okay. Pelajar cuba buat guna jujukan ni. And then B minus. So sini 3 step lah. Cuba soalan ni. Ya. Okay. Macam mana mau tahu itu A3, A4, A1 gitu? Macam mana tahu yang cut off tu kan? Ya. Okay. Saya ulang balik. Saya ingat sebab tu saya cakap faham ni agak tough juga. Okay. Untuk senang, so setiap satu tu sebelum coil tu anda letak satu contact normally close. Okay. Tapi simbol dia kita kena tengok sekarang kita tengok simbol dia yang mana hantar ke mana. So first kali saya bagi warna hitam lah. So pelajar tengok dulu yang kawal silinder A. Yang kawal silinder A ini A plus. So yang kawal silinder A R1. And then untuk kawal A minus, yang kawal silinder A minus R3. So sekarang yang terlibat kawal A R1 and R3. So untuk yang itu anda kena saling bertukar.
R3 ni kena hantar signal masuk balik ke R1 sini. Tujuan dia hantar ke sini, dia mau buang signal dekat A plus tu. And then R1 ni kena hantar ke sini A minus ni supaya dia boleh cut off signal R3 tu. So pelajar bertukar macam tu. Okay? Kalau silinder A plus dia adalah R1, dia kena hantar ke A minus untuk cut off kan dia. So ini kalau di R3, A minus adalah R3, dia hantar R3 pergi R1 sebelum R1. So macam bila anda buat macam ni, dia signal dia tak ada clash. So pada satu masa dia hanya ada satu saja. Okay, saya bagi contoh yang B pula. So untuk kawal B plus, tak nampak. Untuk kawal B plus, dia adalah R2, betul tak? And then untuk kawal B minus, dia adalah R4. So pelajar kena tahu R4 ni hantar pergi, oh ini salah tempat putting tadi, hantar pergi yang R2 tu. Ini R4 sorry. And then R2 ni hantar pergi R4. Tujuan dia tak mau ada double signal clash. Boleh faham? Agak tough jugalah.